Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi tayyibin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihil akhyari ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pagi ini kita dapat berjumpa semula dalam program kuliah duha kita. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasul junjungan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Hari ini kita sambung semula pengajian kita daripada kitab Ziarah ke Alam Barzakh, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tajuknya adalah pelbagai kisah tentang orang yang mati. Ketika malaikat maut membawa ruh ini ke langit, maksudnya adalah ruh orang yang mati. Maka Jibril alaihissalam menyambutnya bersama 70 malaikat yang menyertainya, yang semuanya membawa berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Farauhum wa raihanun wa jannatun na'im. Adapun kabar gembira itu, yaitu sampaikan kabar gembira daripada Allah SWT berupa nikmat-nikmat syurga. Sesampainya malaikat maut di Arash, roh itu tunduk dan sujud kepada Allah, seperti mana roh-roh orang mukmin soleh tunduk dan sujud di hadapan Allah SWT di dalam dunia ini. Wa'lamu anna Allah Ta'ala aqsamu bi'izzati alla yu'adzibal musallina was-sajidin wa alla yurawwi'ahum bin-nar yauma yaqumun nasi bi rabbil alamin. Allah SWT memberikan penghormatan dengan zatnya yang maha perkasa, di mana Allah SWT tidak akan mengazab orang-orang yang salat dan juga orang-orang yang sentiasa sujud di hadapannya. Dan Allah SWT tidak akan mempertakuti mereka dengan azab neraka. Jadi ini adalah ruh yang mulia, ruh orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu Allah SWT berkata kepada malaikat maut tersebut. Jadi malaikat maut yang memberikan penghormatan kepadanya, di mana malaikat maut sendiri yang membawa ruh mukmin ini. Biasanya ada kalanya ruh itu dibawa oleh pembantu-pembantunya, ada kalanya dibawa oleh malaikat maut sendiri. Jadi kalau malaikat maut sendiri yang membawanya, maknanya ini adalah satu penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bawalah ruh hamba-Ku ini, kata Allah. Letakkanlah dia pada pokok bidara yang tiada berduri, pada pokok pisang yang bersusun-susun buahnya, pada naungan yang terbentang luas, pada air yang tercurah. Ini nikmat-nikmat syurga, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ketika jasad orang itu diletakkan di dalam kuburnya,
solat datang dan mengambil tempat di sebelah kanannya, puasa di sebelah kirinya, Al-Quran dan zikir datang dan mengambil posisi di sisi kepalanya, perjalanan menuju solat datang dan mengambil tempat di kedua kakinya, manakala kesabaran datang berada di tepi kuburnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahawa pada saat seorang mukmin itu menghadapi kematian, ada 3 golongan yang menghampirinya. Golongan yang pertama iaitu hartanya. Golongan yang kedua keluarganya. Dan golongan yang ketiga adalah amalannya. Maka dua orang yang nak mati ini bertanya kepada hartanya, "Wahai hartaku, sebentar lagi aku akan menghadap Allah SWT. Apakah yang hendak engkau berikan kepadaku?" Lalu hartanya menjawab, "Ambillah tuanku, ini kain kafan. Sehelai kain kafan. Rumah yang besar, kereta yang cantik, duit yang banyak, anak-anak, dan semua yang kita miliki dalam dunia ini yang merupakan perhiasan dunia bakal kita tinggalkan. Yang kita bawa hanyalah sehelai kain kafan." Pernah tak orang berfikir, dengan banyaknya kereta yang dimilikinya, di antara kereta itu ada kereta jenazah. Kereta jenazah ini dia pesan kepada keluarganya, di mana apabila dia meninggal dunia nanti, kereta inilah yang akan membawanya ke kuburan. Tak beraninya buat. Takut. Nak sedekah masih beli kereta jenazah pun takut. Ya, betul sekali. Kita rasa gerun. Tapi apa salahnya? Idea ini adalah idea yang bernas. Dan kita boleh beli kereta itu untuk mengingatkan kepada kita, di mana satu hari nanti inilah kereta yang membawa jenazah dia sendiri. Atau kalau kita pergi di negara-negara Arab, mereka selalu menyediakan cendera mata lah, cendera hati untuk bawa balik. Setelah berkunjung ke negara dia, maka kita beli cendera hati lah untuk bawa balik ke rumah kita. Di antara cendera hati yang disediakan itu adalah kain kafan. Saya pernah membelinya di salah satu negara Asia Barat. Jadi kain kafan itu saya letak di lemari. Pada saat kita nak ambil baju kita yang kita nak pakai itu, kita tengok inilah baju yang terakhir nanti di dalam dunia yang bakal kita pakai. Jadi sekedar untuk memberikan peringatan kepada kita bahawa kita hidup dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara. Ini yang orang takut memikirkannya. Berapa meter bisa kain kafan? Lebih kurang boleh pakai untuk 2 orang lah. Ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada. Nanti saya boleh tunjukkan. Saya bawa satu hari nanti kain kafan yang saya beli daripada tanah Arab. Ustaz beli Egypt cotton lah. Ya. Cantik. Sana Murah, kan? Mana? Kemudian yang kedua, dia bertanya kepada ahli keluarganya, "Wahai anak-anakku, dulu semasa aku hidup dalam dunia, aku sangat mencintaimu. Aku banyak memberikan pengorbanan kepadamu. Apakah yang engkau nak berikan kepadaku?" Maka anak-anaknya menjawab, "Wahai bapakku, sebentar lagi aku akan hantarkan kamu ke liang lahat." Itulah jawapan daripada keluarga kita. Kalau keluarga yang kita tinggalkan ini
adalah keluarga yang soleh dan solehah, yang boleh memandikan, mengkafankan dan mensolatkan bapa dan ibunya telah meninggal dunia. Maka beruntunglah bapa dan ibunya ini. Ustaz, nak tanya seorang. Yang kalau macam buat mandikan mayat ni, apa ada orang setengah dia takut nak sentuh mayat. Bukannya takut nak sentuh mayat, takut nak tengok mayat, contoh anak dia sendiri kan. Takut nak tengok mayat mak ayah dia sendiri. Macam mana tu? Kalau dia takut itu ada sesuatu yang tak kena lah. Sebenarnya dia tak takut. Apatah lagi kalau yang kita tengok itu adalah mayat, ya, ibu dan bapa kita sendiri. Tak, kita kan kalau Jadi hidup, mana ada mayat. kita memandangnya itu dengan penuh kasih sayang lah. Tak takut. Jauh nak tengok mayat. Tapi ada. Pernah mandi mayat? kalau mayat itu mayat orang lain, ya, yang barangkali yang mati itu adalah orang yang jahat umpamanya, ini barangkali rasa geruntu adalah, atau keadaan kondisi mayat itu yang tidak memungkinkan untuk kita melihatnya. Macam kepalanya putus umpamanya kan. Keadaan mayat sangat rosak, atau dah 2-3 hari dijumpai mayat itu dalam keadaan busuk, barangkali kita takutlah tengok organ-organ dalaman. Tapi kebiasaannya, ghalibnya kalau kita tengok mayat ibu bapa sendiri, kita tidak pernah merasa takut. Jadi keluarga-keluarga yang terdekat kita, bahkan kita rasa kesedihan itu dicampur dengan kasih sayang. Sebab itu paling utama, kalau yang memandikan jenazah itu adalah ahli keluarganya yang terdekat. Sebab apabila ahli keluarga yang terdekat memandikannya, maka dia memandikannya dengan penuh kasih sayang. Bila dibandingkan dengan orang lain, hanyalah sekedar untuk melepaskan kewajiban sahaja. Macam mana kita nak memandikan anak kita di waktu kecil? Kan tak sama dengan penjaga, ya? Penjaga di tadika atau di taska memandikan anak kita dengan kita sendiri yang memandikannya dengan penuh kasih sayang. Begitu jugalah pada saat kita memandikan ahli keluarga terdekat kita, termasuklah bapa dan ibu kita. Ini yang sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita ada pengalaman, ya, ada pengalaman untuk memandikan mayat ini, pengalaman pertama tu mula-mula kita rasa takut jugalah, tapi lama-lama dia okey. Dan bahkan ada orang yang kerjaya ni memang memandikan mayat. Masih muda pula lagi tu. Ada seorang ustaz itu, dia memang mandikan mayat lah, kerja dia. Banyak dia mandikan. Kadang-kadang dia pergi hospital, mayat-mayat yang sudah rosak, kemalangan jalan raya itu dimandikannya. Lepas tu masuk dalam peti mayat itu, dibekukan, atau mayat-mayat yang dibawa ke luar negara untuk dibawa ke tanah air mereka kan. Jadi dia yang menguruskan jenazah itu, daripada mandikan, mengkafankan, ya. Lepas tu mensolatkannya, semuanya dia. Bukan sikit, ya, puluh-puluh dalam masa sebulan itu. Kalau macam mayat letak dalam peti buku tu, tak sakit ke? Kan katanya mayat sakit kalau kena sentuh. Jadi kalau dalam peti buku tu sejuk lah. Sebenarnya dari segi fizikal mayat tu memang dah mati kan. Jadi kalau dia dah mati itu dia tak akan rasa apa-apa. Tapi yang merasakan itu adalah roh dia lah. Sebab roh itu masih ada hubungan dengan jasad sampai bila-bila. Hatta dia duduk dalam kubur sekalipun, maka roh itu masih boleh merasakan sakitnya kematian, walaupun dia telah berada dalam kubur itu selama 80 tahun. Begitulah rasa sakitnya mati. Tapi secara fizikal ni, dah tak ada rasa apa-apa dah, walaupun dia disayat tubuh dia, sebab dia dah mati. Sebab yang merasakan kematian itu adalah roh dia. Tapi dari segi penghormatan,
Kita tak bolehlah buat mayat manusia macam itu. Jadi dari segi adab dia, seelok-eloknya kita hendaklah kebumikan dia dengan segera. Tapi dalam keadaan tertentu di mana mayat ini tak boleh dikebumikan dengan segera. Barangkali tuntutan daripada ahli keluarga yang berada di luar negara umpamanya. Saya pernah menyelesaikan satu kes di mana dia berkahwin dengan orang sini. Lepas tu si suami itu meninggal dunia, kemalangan jalan raya. Sekarang masalahnya pihak isteri dekat sini tak nak hantar balik ke negara asal, sementara mak dia dah pingsan-pingsan kat sana. Dia nak juga anak ni dihantar balik ke negara dia. Jadi setelah berunding, saya sebagai orang tengahnya, akhirnya bersetujulah isterinya itu, dengan alasan pihak daripada keluarga yang dekat luar negara itu datang kemari dan dia tak nak menanggung perbelanjaan penghantaran jenazah. Jadi semuanya selesai dengan baik. Setelah 4 hari, jenazah itu disimpan dalam peti mayat. Jadi dalam kondisi ini tidaklah mengapa kan, sebab pada masa itu dalam keadaan perselisihan lagi lah, perbezaan pendapat, di mana pihak perempuan ni tak berani, pihak isteri tak berani mengebumikan, takut nanti ada tuntutan daripada pihak yang di luar negara sana, sebab dia dah berhubung dengan kedutaan yang ada dekat sini. Jadi ikut arahan kedutaan lah, akhirnya bersetuju dihantar. Kalau dikuburkan di sini, itu boleh jadi isu kan. Dan pihak sini pun tak berani nak menguburkan semua. Permit kubur pun dia tak berani keluarkan. Oh, nak kubur ada permit. Ada permit. Jadi itu sebenarnya adalah jasad lah, jasad duniawi. Tapi jasad barzahi ini dah selamat. Jadi bertanyalah dia kepada yang ketiga, iaitu amal ibadahnya. Wahai amal ibadahku, dulu semasa aku hidup dalam dunia, aku sangat berat melakukanmu. Lalu apakah yang hendak engkau berikan kepadaku? Maka amalan ibadahnya menjawab, wahai Tuanku, aku akan ikut bersamamu ke mana saja aku pergi. Sehinggalah pada masa sakratul maut itu, ahli keluarganya mengelilinginya, anaknya di depan, istrinya di belakang, saudara maranya di samping kiri, samping kanan. Dalam masa yang sama, amal-amal ibadah yang dilakukannya dalam dunia juga bersama dengannya. Tapi dia tidak mengenalinya kerana Allah Ta'ala telah mengubah bentuknya. Dan inilah salah satu kegembiraan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Sampailah dalam kubur, amal-amal ini masih lagi bersama dengannya dan selama-lamanya bersama dengannya, sampailah dia dibangkitkan semula. Dalam riwayat ini dikatakan, orang yang telah menjadi roh ini, ketika dia berada di dalam kuburnya, yang dia tidak mengenali amal-amal solehnya, maka dia bertanya, man anta? Awak ini siapa? Lalu kemudian amal soleh menjawab, anas sururu li ubasyirak. Akulah kegembiraan-kegembiraan yang kamu lakukan dahulu semasa hidup di dalam dunia. Sebab itulah dalam dunia ini kita berlumba-lumba untuk melakukan amal soleh. Sebab amal soleh inilah yang nantinya akan memberatkan timbangan amalan kebaikan kita. Nanti di yaumil mahsyar, di alam kubur juga, Allah Ta'ala tanya 2 soalan aja. Soalan yang pertama, fa amma man thaqulat mawazinu. Ketika ditimbang amalan kebaikannya, berat tak timbangan amalan kebaikan itu? Kalau berat, fahuwa fi insyatir radiyah. Allah Ta'ala menggembirakannya berupa nikmat-nikmat syurga. Wa amma man khaffat mawazinu,
Kalau ditimbang amalan kebaikannya itu ringan, maka Allah Ta'ala akan hukum dia dengan mengatakan fa'ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Fa'ummuhu hawiyah itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, yaitu neraka yang paling bawah sekali. Neraka yang paling bawah sekali, yang di dalam neraka itu ada dua cuaca. Satu cuaca panas dan satu lagi cuaca sejuk, digabungkan jadi satu. Cuaca panas dan cuaca sejuk dalam bentuk penyiksaan. Ini neraka yang paling teruk sekali, yaitu neraka yang paling bawah sekali. Manakala amalan kebaikan itu, ternyata amalan kebaikan kita banyak, maka secara otomatik amalan-amal buruknya dihapuskan oleh Allah SWT. Jadi dia tidak bawa ke dalam kubur, kerana Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa-dosanya. Inilah amalan-amalan baik yang sangat mempengaruhi hidup kita dalam dunia ini, dan juga hidup kita di alam barzakh nanti, dan kehidupan kita di yaumil mahsyar nanti. Dan juga amal-amal soleh ini, dia boleh mempengaruhi jasadnya secara duniawi. Sebab itu orang-orang yang soleh ini, dengan amalan-amalan tertentu yang dimilikinya, jasad itu tidak mudah rosak, walaupun puluhan tahun di dalam kubur. Bahkan ada orang yang mati dah puluhan tahun, tapi jasadnya masih lagi seperti pada waktu mati. Jasadnya tidak dimakan ulat, jasadnya tidak hancur seperti mana jasad-jasad yang lain. Ini sebab apa? Sebab pengaruh amal ibadahnya. Jadi bukan hanya orang yang hafal Quran saja, orang yang suka bangun tengah malam, solat malam, orang yang tasyayuk dengan ibadah. Tasyayuk ini maksudnya orang yang cinta dengan ibadah, ya, orang yang suka dengan ibadah, dan orang yang tak suka dengan perbuatan maksiat. Jadi dia mempengaruhi jasadnya walaupun telah mati. Manakala amal-amal buruk ini, dia boleh mempengaruhi jasadnya juga itu, tapi dalam bentuk yang tidak baik lah. Sebab itu kadang-kadang dengan sebab amalan buruk yang dilakukannya, baru saja dikebumikan, mulut dah penuh dengan ulat, badan dia hancur dah, dimakan oleh cacing-cacing tanah. Ada macam itu. Kalau dia meninggal muda, rambut dia baru duduk dalam kubur, dalam masa 2 jam dah putih semua dah, kerana menahankan siksaan. Jadi siksaan itu bukan yang datang daripada kubur saja. Siksaan itu datang daripada amal-amal buruknya sendiri yang telah Allah Ta'ala ubah bentuknya. Jadi kalau amal baik itu diubah oleh Allah Ta'ala bentuknya, amal buruk itu juga diubah oleh Allah Ta'ala bentuknya. Kalau dalam dunia ni kita merasa selesa dengan amal buruk kita itu, ya, seperti mana selesanya seseorang itu melakukan amal ibadah, begitu juga lah selesanya orang itu melakukan dosa. Sanggup pergi musafir dengan sebab dosa. Umpamanya dia berjudi, pergi Genting Highland umpamanya, kan musafir itu kan, semata-mata kerana itu. Atau maaf cakapnya dia nak melanggan perempuan yang tak senonoh, ya, dia sanggup keluar pada waktu tengah-tengah malam umpamanya, dengan tujuan untuk buat maksiat. Kan seronok itu, ya. Rasa seronok yang dirasakannya waktu buat maksiat itu seperti mana orang yang rasa seronok bangun tengah malam, kemudian solat 2 rakaat untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi 2 seronok kan, tapi kondisinya berbeza. Satu seronok kerana perbuatan maksiat, satu seronok lagi kerana ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah di sini, pada saat dia dalam dunia ini merasa seronok dengan perbuatan maksiat itu, tiba-tiba diubah oleh Allah Ta'ala bentuknya, ya. Kalaulah diubah bentuk orang-orang yang melakukan maksiat itu dalam dunia ini,
Contohnya wanita penzina umpamanya. Wanita-wanita yang jahat ini nanti diubah oleh Allah Ta'ala bentuknya dalam bentuk monyet, Ya. dalam bentuk beruk, nanti dia minum mahsyar ya. Kalau bentuk itu diperlihatkan dalam dunia ni, dia tak suka dah. Tak suka tengok dah. Jadi begitu jugalah amal buruk yang lakukan dalam dunia ni, dia akan merasa betul-betul tak selesa. Kerana amal buruk itu yang telah diubah oleh Allah Ta'ala bentuknya. Inilah yang dibuatnya dulu semasa hidup di dalam dunia. Kan ada kisah satu hikmah. Ada seorang pemuda yang tidur. Pada waktu malam dia bermimpi. Dalam mimpi itu dia melihat dia sedang menziarahi kubur daripada salah seorang ahli keluarganya. Tiba-tiba dia nampak satu cahaya yang hitam, yang amat menakutkan masuk dalam tubuh orang ini. Selang beberapa waktu, masuk pula cahaya putih yang menyenangkan. Setelah masuk cahaya putih yang menyenangkan ini, tiba-tiba keluar balik cahaya putih ini. Dan ditunggu-tunggunya cahaya hitam tadi tak keluar-keluar daripada kuburnya. Dia pun terbangun. Dia tanya kepada pentadbir mimpi, apa maksud daripada mimpi ini? Lalu pentadbir mimpi ini berkata kepadanya, sesungguhnya yang kamu lihat dalam mimpi itu, bahawa cahaya hitam yang amat menakutkan itu, yang masuk daripada kuburnya, itulah amal buruknya semasa hidup dalam dunia. Manakala cahaya putih yang menyenangkan, itulah amal ibadahnya sewaktu hidup dalam dunia. Tapi disebabkan kerana kuatnya pengaruh amal buruknya tadi, maka amal baik yang berwarna putih tadi tak tahan. Jadi dia keluar daripada kuburnya, dan cahaya hitam yang menakutkan tadi ni, itulah yang selama-lamanya bersama dengannya. Nampak? Kesan daripada perbuatan kita dalam dunia ini akan sangat banyak mempengaruhi kita. Dalam hidup dalam dunia, ketenangan jiwa kita juga sangat mempengaruhi daripada amal-amal yang kita lakukan di dalam dunia ini. Tidak ada pilihan bagi kita untuk mencari ketenangan dalam hidup ini, melainkan ketenangan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita ada Allah SWT. Bila-bila masa saja kita boleh berhubung dengan dia. Boleh call Allah Ta'ala itu dengan memujinya, dengan solat 2 rakaat, untuk memberikan ketenangan pada jiwa kita. Kalau kita rasakan ketenangan itu bukan selain daripada Allah, atau ketenangan-ketenangan yang bersifat material, ketenangan itu bersifat sementara. Contohnya macam tengok cerita Ultraman umpamanya, atau tengok cerita-cerita movie umpamanya. Pada waktu kita lihat itu memang seronok. Tapi setelah kita keluar daripada yang kita seronok tadi, dia dah tak seronok lagi dah. Maka akan timbul lagi masalah-masalah yang lain yang akan kita hadapi. Jadi tak ada noktahnya. Tapi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam bentuk amal ibadah ni tadi, maka ketenangan jiwa kita, kesenangan itu selama-lamanya bersemayam dalam diri kita. Itu sebabnya. Sebab tu seorang sahabat pernah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah amalan ibadah yang paling utama dalam dunia ini? Apakah amal ibadah yang paling utama dalam dunia ini?" Lalu seolah salah seorang sahabat yang lain menjawab, "Solat ya Rasulullah." Ada yang jawab puasa. Ada yang jawab haji dan umrah. Ada yang jawab baca Quran, zikir. Tapi lalu Nabi jawab, semua yang kamu jawab itu adalah benar. Tapi amalan yang paling utama si Allah Ta'ala, apa yang kamu cinta, apa yang Allah Ta'ala cinta, kamu pun cinta. Apa yang Allah Ta'ala benci, kamu pun benci. Itulah amal ibadah yang paling utama di sisi Allah Ta'ala. Atau dalam hadis yang lain dikatakan, "Ma afdalul a'mali fi hadzal syahr al-wara'u an maharimillahi azza wa jalla." Hendaklah kita katakan tak nak kepada semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.